Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Diharapkan semua pelajar sihat walafiat. Okey, apa khabar semua pelajar? Boleh dengar tak suara cikgu? Boleh, Alhamdulillah. Boleh cikgu. Boleh. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Okey, semasa cuti ni okey, ada yang ni cuti ni hujan lebat jadi kena hati-hatilah semua pelajar-pelajar diharapkan semua pelajar dalam keadaan baiklah walaupun ada setengah negeri yang dah dilanda banjir okey. Okay, ada dah 100 orang juga yang telah sertai kelas hari ini. Terima kasih kerana support cikgu. Okey, jadi pelajar hari ini kita teruskan belajar. Kita teruskan pembelajaran kita. Pembelajaran kita nak teruskan tentang topik tingkatan 4, hujung topik tingkatan 4 iaitu pelupusan. Pelupusan di bawah topik pelarasan. Okey, jadi pelajar cikgu akan share skrin. Cikgu akan share skrin. Okay, pelajar boleh nampak tak skrin cikgu? Nampak. Boleh cikgu. Boleh. Okey, alright. Okay, jadi cikgu teruskan. Okey, jadi pelajar cikgu dah upload sikit nota pelupusan. Okey, jadi kelas kita secara santai hari ini semoga kelas hari ini dapat manfaat lah. Paling tidak pun pelajar dapat sebahagian daripada pelupusan cukup. Okey, kenapa nak tahu topik-topik kecil-kecil ni? Tak nak jawab boleh ke? Okey pelajar. Dia sebenarnya pelajar, topik-topik kecil ni pelajar, kadang-kadang dia menyelamatkan kita. Contohlah pelajar-pelajar contoh nanti dalam peksa pelajar, dia ada bahagian kertas 2 lah. Pelajar-pelajar kena tahu. Kertas 2 pelajar, kertas 2, soalan 1 kita dah tahu soalan struktur pendek. Ini membawa markah 10 markah. Okey, yang kedua kita boleh anggarkan kedudukan penyata kewangan milikan tunggal tu memang keluarlah. Penyata kewangan milikan tunggal tu biasa-biasa keluarlah. Milikan tunggal keluar itu 25 markah. Wajib jawab. Yang ketiga ni apa-apa sajalah, kelab ke rekod tak lengkap ke tak kisah, dia open topik. Okey, bahagian B. Okey, ini bahagian A, ni bahagian A. Okey, bahagian B. Bahagian B soalan nombor 4, soalan nombor 5, soalan nombor 6. Okey, kita kuatir soalan ni dia nombor 4 ni dia ada anak dia. 4A, 4B. 5A, 5B. 6A, 6B. Belajar okey, mungkinlah pelupusan kita satulah pelajar dekat 4A kita suka buat satu topik. Iaitu contohlah topik apa yang mudah, topik persamaan perakaunan. Contoh topik persamaan. Kita tengok soal topik tu senang je. Kan tiba-tiba soalan B dia, ni contoh 10 markah. Yang B ni adalah pelupusan. Kita tak suka dengan pelupusan ni. Tapi kita pilih soalan nombor 4 nak jawab. Sebab apa ada topik persamaan. Jadi pelajar kalau kita tak tahu buat pelupusan, contoh sini pun 10 markah, kita dah hilang 10 markah dekat situ. Jadi paling tidak pun pelajar tahu sebahagian pun cukup. Bagi pelajar-pelajar yang sederhana lah. Bagi pelajar yang nak cemerlang, nak A, pelajar kena skor. Semua topik kena skor. Tak perlu tanya cikgu topik apa nak kena tunggu. Tak ada, semua topik kena tunggu. Tak ada kata topik tahun lepas dah keluar, tahun ni tak keluar lagi, tak ada. Tak ada, itu semua bohong. Pelajar dia open. Dia open. Tak ada dikatakan mesti mandatory topik tahun lepas dah keluar, tahun ni mesti tak keluar lagi, tak ada. Dia boleh keluar berulang-ulang. Jadi pelajar boleh tengok soalan analisis. Ada sampai 3 tahun berturut-turut keluar. Okey? Alright. Jadi pelajar kena faham konsep tu. Okey, jadi yang ini cikgu besarkan sikit. Okey, ada nak tanya tak tentang ni sikit? Siapa yang nak tanya tentang format? Ada tak nak tanya? Ada tak nak tanya tentang format? Ramai pelajar dah peksa kan? Dah tahu dah keseluruhan kertas tu. Markah berapa dan sebagainya Okey, alright. Jadi yang ini cikgu teruskan. Cikgu besarkan sikit. Okey, alright. Okey, apa tu pelupusan aset? Pelupusan aset adalah aset telah dijual. Ni keyword lah. Aset telah dijual kepada pihak lain, pada pihak ketiga. Lagi apa? Aset telah ditukar. Kita tukar aset kepada aset yang baru, Jadi aset yang lama kita lupuskan. Lagi apa lagi? Aset telah musnah, telah dicuri dan apa dan sebagainya lah. Musnah. Okey, aset tiada nilai. Okey, maksudnya aset tu dah lama dah tak ada value lagi dah. Jadi tiada nilai pada akhir usia. Alright, itu dia dipanggil sebagai apa? Pelupusan aset.
Okey, boleh? Pelajar? Okey tak ni? Okey, cikgu. Okey, alright. Okey, terima kasih. Okey. Jadi akaun yang kena buat, biasanya akaun yang selalu dia suruh buat adalah aset, susut nilai terkumpul dan juga pelupusan. Ini yang biasa dia suruh buat. Tambahan dia, kalau suruh tambahan dia, kalau dia nak bagi lagi akaun yang dia suruh buat sediakan akaun untung atau untung. Untung atas pelupusan aset. Ataupun akaun rugi atas pelupusan aset. Yang ini sepatutnya kena separate ni. Untung dengan rugi tak boleh disatukan. Tapi cikgu sebab nak jimatkan nampak formula tu tak nampak banyak, jadi cikgu gabung kat sini. Jadi pelajar-pelajar kena tahu sini. Bukannya tulis akaun untung atau rugi, bukan. Dia kalau untung hanya buat akaun untung atas pelupusan aset. Kalau awak dapat rugi, akaun rugi atas pelupusan aset. Jadi pelajar kena satu je, konsisten. Okey, lepas tu belajar last sekali berakhir dengan apa? Untung. Okey, kenapa tak ada lagi PKK? Sebab PKK pelajar aset tersebut dah tak ada lagi. Sebab dah dilupuskan, dah tak ada. Okey, sebab tu tak masuk dalam PKK. Okey, yang pertama, akaun yang pertama kita buat. Akaun aset. Okey pelajar, aset rumah dekat mana? Debit ke kredit? Aset, debit ke kredit? Okey, aset rumah dia debit. Apa maksud debit? Debit ialah menambahkan. Apa saja yang menambahkan aset, letak debit. Apa saja yang mengurangkan aset, mesti rumah dia kredit. Itu konsep akaun yang biasa. Alright, jadi pelajar first, yang pertama. First pelajar kita tengok mesti bermula dekat sini. Okey, baki BB. Baki BB ialah apa? Aset pada satu hari bulan. Ataupun aset yang sedia ada. Aset yang telah ada. Yang sedia ada. Sama ada tahun lepas punya ke, ataupun pelajar dia dah memang dah diberikan ke. Itu ialah baki awal. Alright, kita tulis baki awal. Biasanya baki awal dia dapat ke mana? Biasanya dia akan beri pada satu hari bulan. Ataupun pelajar dia bagi kat mana? Dia bagi awak dekat imbangan duga. Dia dah beri siap-siap dalam imbangan duga. ID kita tulis. Okey, kedua habis. Okey, yang kedua. Lepas tu belajar apa lagi yang letak debit? Menambahkan aset. Apa yang menambahkan aset? Kita beli aset. Ramai beli aset ni, biasa dia akan sebut dekat maklumat tambahan. Bila dia sebut maklumat tambahan, contoh buat akaun perabot, dia tulis membeli perabot. Ramai pelajar tulis belian perabot. Beli perabot. Ataupun dia tulis apa yang paling ringkas? Belian. Salah. Ingat belian aset tak boleh tulis belian. Belian hanya digunakan untuk belian barang niaga je. Belian inventory, belian. Belian barang, belian. Tapi belian alat tulis, alat tulis. Belian perabot, perabot. Belian kenderaan, kenderaan. Belian komputer, alatan pejabat. Jadi pelajar kena faham. Belian hanya untuk barang niaga saja. Jadi tak boleh tulis belian. Faham? Okay, jadi pelajar kalau membeli perabot secara tunai, jadi tulis tunai. Beli secara tunai, tulis tunai. Beli perabot menggunakan cek. Cek apa? Bank. Tulis bank. Itu kena tahu. Okay, kalau hutang, dia tak sebut tunai, dia tak sebut cek. Tapi dia sebut nama. Membeli perabot dengan syarikat LIM. Jadi tulis apa? LIM. Sebab apa? Kita berhutang dengan LIM. Itu maksudnya. Alright. Boleh? Okay, jadi pelajar. Kena hati-hati ini semua tentang beli. Okay, dia beli. Bila beli, dia akan menambahkan. Bila menambahkan, ada berapa cara? Ada 3 cara. Satu, dia beli dengan tunai, tulis tunai. Beli dengan cek, tulis bank. Beli hutang secara kredit, tulis nama. Itu je pelajar. Jadi pelajar kena tahu. Okay, dekat debit ini saja. Okay, dekat kredit. Okay, dekat kredit tulis apa? Okay, pelupusan. Kita akan tulis pelupusan. Jika apa? Jika situasi-situasi di atas berlaku. Contoh biasa jual lah. Dalam soalan biasa sebut jual. Menjual perabot. Jadi perabot tu dah tak ada. Okey, contohlah. Contoh cikgu bagi sini lah. Okey, sini. Kita beli meja 100. 100. Lepas tu beli lagi. Ni meja yang sedia ada 100. Kita beli baru. 200. Jadi total 300. Okey, pada akhir tahun kita jual semua. Jual semua dah tak ada lagi dah. Jadi baki HP dah tak ada. Jadi berapa pelupusan? 300. Jadi tahun depan dah tak ada baki HP lagi dah. Jadi imbangkan. Jadi tulis pelupusan. Okey. Tetapi. Cikgu bagi contoh lah. Cikgu bagi contoh. Contoh belajar kita ada meja, ada kerusi, ada almari. Meja, kerusi, almari adalah kategori yang sama. Kita tak buat akaun meja. Kita tak buat akaun kerusi. Kita tak buat akaun almari. Kita hanya buat satu akaun je. Akaun apa? Belajar, meja, kerusi, almari kategori apa? Perabot. Kita akan tulis perabot. Okey, contohlah. Pada awal tahun kita ada meja. Saya tulis M, meja. Okey, lepas tu belajar.
tengah-tengah bulan pada tahun tersebut, tahun kenan, kita ada beli yang baru. Beli apa? Beli kerusi. Okey, kerusi. Contoh sini 10. Sini beli kerusi baru contoh 30. Okey, alright. Total berapa? 40. Okey. Kita hanya jual pada hujung tahun, kita hanya jual meja saja. Jadi meja nak tulis pelupusan ni nak tulis untuk apa? Pelupusan nak tulis untuk apa? Berapa nilai pelupusan? Nak tulis meja ke nak tulis kerusi? Kita jual meja saja. Dan tentulah kita akan pelupusan hanya untuk meja saja. Berapa nilai meja sebelum ni kita beli? Belajar, berapa meja? Berapa nilai meja kalau cikgu bagi contoh sini? 10. 10. Okey, kerusi masih ada lagi tak? Kerusi? Ada. Kerusi masih ada lagi. Sebab apa saya tak jual? Saya jual meja saja. Betul? Okey, jadi kerusi akan jadi baki H. Baki H. Berapa nilai kerusi? Kerusi nilai dia 30. Jadi imbang. 40. Lepas tu sini balance. Tahun depan akan ada lagi kerusi nilai dengan nilai 30. Okey, dekat sini cikgu nak ingatkan. Mesti ambil harga kos. Harga kos apa? Harga semasa kita beli. Ramai pelajar letak harga jualan. Ramai pelajar letak harga jualan. Contoh saya bagi ayat. Pelajar menjual kerusi dengan nilai RM6. RM6. Ramai pelajar letak RM6 kat sini. Salah. Mesti ambil nilai apa? Mesti ambil nilai kos. Siapa yang ada nota tu, yang dah print nota, buat catatan sikit. Mesti ambil nilai kos. Bukan untuk pelupusan saja, semua. Untuk semua. Dalam account asset, mesti ambil harga kos. Okay? Alright. Okay, faham tak yang ni cikgu cerita ni? Jelas tak? Ada siapa nak tanya tak? Cikgu. Ya. Kuatkan sikit. Kuat sikit. Mike, Ashraf, kuatkan sikit. Kalau contoh dia kata membeli barang RM15, tapi harga kos dia RM10, kita ambil RM10 tu lah. Yang mana? Bukan, dia ini bukannya barang niaga tau. Ini aset. Aset. Kalau macam inventory biasa dia ada dua nilai. Inventory kita nilai menggunakan kad stok. Dia ada dua nilai. Kos dengan pasaran. Betul tak? Betul. Okey, kalau aset memang kita ambil harga kos. Boleh serah Boleh. Okey, alright. Dia tak macam barang niaga. Aset tak, dia kekal. Okey, alright. Okay, lagi? Ada tak? Yang lain nak tanya? Yang lain boleh tak? Ada nak tanya tak? Jangan malu-malu. Nak tanya terus tanya. Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Respon sikit. Boleh. Okey, kalau dah boleh kita cuba tengok soalan satu. Boleh tak? Soalan awal soalan awal. Okey. Ini cikgu dah sediakan soalan. Pelajar. Okey, kita baca soalan. Okey, ini soalan pun saya ambil daripada soalan-soalan percubaan. Okey. Okey, alright. Kita buat. Syarikat Maju Putra beroperasi di Batu Pahat, Johor. Okey, petikan imbangan duga yang berikut adalah berkaitan dengan alatan pejabat milik syarikat tersebut. Okey, dia ada alatan pejabat. Alatan pejabat ni pelajar dah ada. Alatan pejabat ni adalah apa? Alatan pejabat yang sedia ada. Ini kita akan tulis butiran sebagai apa ni? Pelajar, apa butiran dia kalau kita buat dalam akaun alatan pejabat ni? Baki BB. Yes, baki BB. Betul, bagus. Kalau beli baru, kita akan tengok maklumat. Dia akan sebut. Okey, susun nilai yang sedia ada 10,800. Alright, akaun susun nilai kita belum sentuh lagi. Kita baru sentuh advanced. Alatan pejabat disusun nilai 20% mengikut kaedah baki perkurangan. Okey, susun nilai 20%. Pada 31 Disember 2017, alatan pejabat dijual dengan harga 17,500. Ini dia harga jualan. Ni harga jualan, ni harga kos. Kita akan ambil semua nilai dalam akaun aset adalah harga kos. Alright, cek diterima dan dibankkan. Tahun kewangan berakhir setiap 31 Disember. Jadi pelajar, kalau cikgu lukiskan sekali lalu pelajar, tahun perakaunan dia sepanjang tahun, iaitu tahun berapa ni? Tahun 2017. Dia bermula dengan Januari 1. Okey, berakhir dengan Disember 31. Okey, pada awal tahun dia ada nilai kos dia 30,000. Betul? Kos dia ada alatan pejabat 30,000. Pada 31 Disember apa berlaku? Dia dah jual. Jadi tahun depan 2018 aset ni masih ada lagi tak pelajar? Alatan pejabat ni masih ada lagi tak? Cikgu nak tanya. Tak ada. Dah tak ada. Sebab apa? Dah jual semua. Bagus. Jadi kalau cikgu terus buat akaun, cikgu terus sediakan akaun apa? Alatan pejabat. Okey, cikgu buat alatan pejabat. Nampak tak?
Boleh nampak tak tulisan cikgu? Boleh Okey, kita tulis tahun. Okey. Jadi bermula dekat debit dulu. Tahun berapa? 2017. Okey, 2017. Okey, kita bermula dengan apa ni? Okey, Januari 1 betul apa? Baki BB. BB. Berapa nilai baki BB? 30,000. Okey, 30,000. Okey, lepas tu ada tak kita beli baru? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okey, tak ada. Okey, tak ada. Dah last tak ada beli baru, tak ada menambahkan lagi, dah tak ada tambah-tambah lagi, dah tak ada sebab tak ada beli baru. Dan pada hujung tahun iaitu Disember 31, kita dah jual. Jual nak tulis apa? Jangan tulis jual aset, jangan. Jual aset itu dinamakan sebagai apa? Pelupusan. Boleh? Pelupusan apa? Alatan pejabat. Cikgu tak cukup ruang ni, cikgu buat 2 baris. Okey, berapa nilai dia? Nak ambil 30,000 ke nak ambil 17,500? 30,000. 30,000. 30,000. 30,000. Selesai. Selesai. Ini saja. Okey? Alright. Kalau pelajar nak totalkan, total lah. Tak ada apa. Okey, ramai pelajar kenapa tak nak ambil 17,500? Kalau cikgu tulis sini 17,500, pelajar, apa jadi? Imbang tak account? Imbang tak account? Tak imbang Tak kan? imbang. Tak imbang. Jadi akan jadi apa? Akan ada baki HB. Baki HB berapa? 12,500. Jadi maksudnya bila ada baki HB, tahun depan ada BB. Jadi aset ni masih ada lagi kalau tahun depan. Kalau kita ambil harga jual. Faham pelajar? Sebab tu tak boleh. Mesti ambil apa? Harga kos. Berapa ribu harga kos? 30,000. Okey, selesai. Okey, alright. Okey, clear tak sekarang? Boleh? Faham. Okey, alright. Yang lain ada nak tanya? Tak ada? Tadi ada macam ada orang angkat tangan tadi. Saya tak perasan ni sebab dah ramai sangat ni. Cikgu tak boleh nak tengok. Siapa yang nak tanya terus buka mic ataupun boleh chat lah cikgu baca. Okey, jadi terus. Okey, dah habis untuk account asset yang kedua. Okey, yang kedua. Kita nak belajar yang kedua ialah account susut nilai. Okey, account susut nilai. Okay, nampak tak nota ni? Kalau tak nampak kita besarkan sikit. Okey, susut nilai. Susut nilai pelajar rumah dia dekat mana susut nilai? Susut nilai terkumpul. Susut nilai terkumpul. Rumah dia dekat mana? Debit atau kredit? Kredit. 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 Kenapa kredit? Kredit. Kenapa kredit? Kontra. Yes, bagus. Bagus. Sebab dia kontra. Bagus. Kontra dengan aset bukan semata. Betul? Jadi pelajar apa saja yang menambahkan susut nilai, letak kredit. Yang mengurangkan susut nilai, kita akan letak debit. Alright. Apa dia yang pertama? Okey, susut nilai terkumpul. Pelajar susut nilai lama campur dengan susut nilai baru. Susut nilai yang lama first, mesti pelajar first nak buat apa? Ada pelajar tengok nota tak tahu nak mula kat mana ni. Okey, mesti mula dekat sini lah first. Baki BB. Kenapa baki BB kredit? Sebab rumah dia kredit. Alright? Okey, alright. Okey, jadi pelajar baki BB pelajar nak dapat kat mana? Ini adalah susut nilai pada 1 hari bulan. Ataupun susut nilai ni boleh dapat kat mana? Tak payah kira lagi. Dia akan sebutkan dekat mana? Imbangan duga. Dia akan sebut dalam imbangan duga. Okey? Selesai. Okey, itu susut nilai lama. Tak perlu hitung. Alright? Biasa soalan dah berikan. Okey, yang kedua. Kita kena kira susut nilai yang baru. Cikgu guna bahasa yang senang je lah. Susut nilai yang baru tahun ini. Susut nilai yang baru kita kena tulis susut nilai kenderaan. Susut nilai perabot. Susut nilai alatan pejabat. Alright, biasa kadang-kadang soalan dia suruh sediakan akaun susut nilai. Kalau susut nilai bermula dengan debit. Susut nilai aset. Okey, letak sini. Okey, macam mana nak dapatkan nilai ni? Nilai ni adalah berdasarkan formula. Berdasarkan formula. Formula untuk pengiraan susut nilai ada berapa belajar? Susut nilai ada berapa? Kaedah susut nilai. 3. Okey, kaedah yang pertama. Kaedah apa? Garis lurus. Garis lurus ataupun atas kos. Betul? Apa formula dia? Kos kali dengan peratus. Betul? Okey, yang kedua. Kaedah apa? Baki berkurang. Bagus, baki berkurangan. Apa formula dia? Kos tolak susut nilai terkumpul kali dengan peratus. Betul? Dan yang ketiga, kaedah apa? Penilaian semula. Yes, penilaian semula. Aset awal tambah belian baru aset tolak aset. Boleh Tapi yang famous dia akan keluar yang inilah, yang selalu. Yang selalu. Ini pelajar mesti semua orang dah tahu dah. Patutnya mesti dah tahu. Okey, tambahkan. Jadi
Kesimpulan dekat sini kita dapat apa? Aset lama dapat daripada satu hari bulan tambah aset baru yang kita baru kira, kita dapat jumlah keseluruhan aset. Jumlah keseluruhan susut nilai terkumpul. Okey, lepas tu apa nak buat? Okey, pelajar, bagi aset yang kita jual, kita kena lupuskan semua. Susut nilai pun kena lupus. Kenapa? Kenapa cikgu kena lupus pula? Okey, kalau kita tak lupus pelajar, aset ada, contohlah, dia punya alatan pejabat, contoh alatan pejabat nilai dia RM100. 100, kita dah lupus dah tak ada dah lupus. Dah lupus tak ada. Okey, tapi susut nilai terkumpul kita tak lupus. Bila kita tolak dalam PKK kan, kos tolak susut nilai terkumpul kan. Tiba-tiba susut nilai terkumpul ada pula 60. Jadi akan jadi apa? Jadi jawapan kosong tolak 60 akan dapat apa? Negatif pula. Mana boleh? Mana boleh pelajar? Jadi pelajar susut nilai pun perlu dilupuskan juga. Susut nilai pun perlu dilupuskan. Aset bagi aset yang telah dijual. Contoh kita ada satu aset je. Jadi pelajar kita kena cari aset awal, aset jumlah susut nilai awal, susut nilai yang baru kita kira dan lupuskan semua. Kalau aset tu ada dua, contoh dua. Dua. Okey, kita ada meja, kita ada kerusi. Macam cikgu bagi contoh tadi. Okey, meja dah memang ada tahun lepas. Jadi susut nilai meja dah ada kat sini. Okey, meja susut nilai meja dah ada kat sini. Kerusi belum lagi sebab kerusi kita baru beli. Betul? Kalau berdasarkan contoh tadi. Okey, jadi untuk susut nilai tahun ni kita akan kira untuk yang susut nilai yang lama, meja, campur dengan susut nilai yang baru iaitu kerusi. Dua-dua. Aset yang lama, aset yang baru kita kena kira untuk kedua-dua tahun. Alright? Okey. Bila hujung tahun kita hanya lupuskan meja je. Kita lupuskan meja saja. Jadi pelupusan ni hanya perlu lupuskan untuk susut nilai meja saja. Susut nilai kerusi kita akan bawa kepada tahun hadapan. Kita akan bawa kepada baki haji. Itu contoh. Ini kalau soalan dia aras tinggi sikit lah. Okey, alright. Ini contoh. Okay, ada nak tanya apa-apa? Nak tanya apa-apa? Contoh? Bagi ada tak nak tanya? Okey. Ada nak tanya? Cikgu bagi contoh kat sini lah. Cikgu bagi contoh. Kalau kita ada satu je, kita ada meja je. Contoh kita ada meja. Susut nilai meja pada awal tahun dalam imbangan juga contoh RM10. Okey, lepas tu susut nilai tahun ni kita kira contoh garis lurus, kos kali peratus. Kita ada meja satu je, kita ada satu je meja. Okey, pelajar. Susut nilai dia ialah contoh dia nilai dia ialah RM4. Jadi total berapa? RM14. Okey, pada hujung tahun meja semua dah jual. Semua alat perabot dah jual. Jadi pelajar, kita akan lupuskan semua. Berapa nilai dia? 14. Jadi tahun depan ada lagi tak? Tak ada. Baki HP dah tak ada. Okey? Baki HP dah tak ada. Tu contoh dia nak lupus semua. Okey. Nak jelas lagi, kita tengok latihan kita. Okey, tengok latihan kita. Okay, ingat tak formula tadi? Dapat gambaran tak formula tadi? Nanti tengok, review balik. Nanti insyaAllah boleh dapat. Okey, alright. Jadi pelajar kita tengok soalan ni. Susut nilai terkumpul. Susut nilai terkumpul apa pelajar? Alatan pejabat. Tuliskan tajuk dia. Alatan pejabat. Okay, alatan pejabat. Okey. Bermula dekat mana? Mesti mula dekat kredit. 2017. Okey. Dalam imbangan juga. Ada tak susut nilai terkumpul? Ada. Ini susut nilai yang dikira pada tahun lepas. Yang asal. Okey, berapa ribu? 10,800. Jadi cikgu letak sini Januari 1. Baki BB. Berapa nilai dia? 10,800. Okey, selesai. Okey, ada tak cerita susut nilai? Susut nilai baru dia berapa? Okey. Yang baru perlu kita hitung adalah dia dah sebutkan. Alatan pejabat disusun nilai 20% kaedah baki berkurangan. Jadi pelajar susut nilai akan bertambah letak kredit. Okey, bila kita kira susut nilai pada hujung tahun. Disember 31. Okey, nak tulis apa? Nak tulis apa? Susut nilai alatan pejabat. Tak cukup ruang, cikgu buat 2 baris. Okey, macam mana nak kira? Gunakan formula. Kaedah baki berkurangan. Apa formula dia? Cikgu contoh kat sini. Apa formula dia? Kaedah baki berkurangan. Kos iaitu 30,000. Tolong cikgu kira. Tolak dengan berapa pelajar? Kos tolak susut nilai terkumpul. Berapa tolak berapa? Berapa susut nilai? Yes, 10,800. Bagus. Kali dengan berapa peratus? 20%. Okey, tolong cikgu kira. Berapa dapat?
3840. 3840. Okey, double confirm seorang lagi. Betul tak 3840? Betul. Betul. Okey, alright. Jadi kita dapat 3840. 3840. Okey, selesai. Okey, kalau pelajar boleh buat jam kerja, pelajar buat tapi dalam kurungan dekat sini. Buat lagi bagus. Okey, habis. Kita jumlahkan. Okey, kita jumlahkan terus. Okey, berapa jumlah dia? 0, 4, 16, 4. Betul tak? Berapa dapat? 14640. Betul tak? Betul. Okey, betul. Okey. Betul. Betul. Alright. Jadi pada hujung tahun, aset dah tak ada lagi. Kenapa dah tak ada lagi? Sebab aset ni telah dijual. Semua ni telah dijual. Pada 31 semua telah dijual. Okey, alright. Nak jual nak apa? Kita lupuskan. Kena lupuskan susut nilai dia. Iaitu susut nilai apa? Kesemua susut nilai dia sejak kita beli hinggalah sekarang. Nak tulis apa? Pelupusan. Pelupusan apa? Alatan pejabat. Berapa nilai dia? 14640. Tak ada angka lain dah. Kenapa? Kalau ada angka lain kurang daripada tu akan ada bakai HB. Kalau ada bakai HB maksud susut nilai dia ada lagi tahun depan. Dah tak ada. Tutup terus. Dia berapa nilai? 14640. Okey. Okey, boleh tak? Clear tak? Boleh, Cikgu. Boleh. Okey. Kalau dah boleh, Tak payah buat baki HP lah. tak payah sebab apa? Dah tak ada. Aset ni dah tak ada. Oh, okey. Kalau aset ni ada, maksudnya kalau aset ni wujud lagi tak jual, dia ada bakai. Betul? Aset ni dah jual, sebab tu pelupusan. Okey, boleh? Clear? Yang lain nak tanya? Boleh. Okey? Okey, alright. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Okey, last berikutnya ialah akaun pelupusan. Okey, akaun pelupusan ni pelajar, dia bukan belanja, bukan hasil, bukan aset, bukan liability, bukan equity. Dia tak ada rumah. Dia akan wujud sekiranya tahun tersebut ada berlakunya pelupusan. Apa tu pelupusan, cikgu? Pelupusan tadi disebut tadi ada 4 faktor. 4 faktor ni yang cikgu buat nota kat atas. Mungkin aset terjual, ditukar, musnah ataupun tiada nilai pada akhir tahun. Okey, itu maksud. Jadi pelajar pelupusan ni pelajar tak ada baki BB, tak ada. Jangan tanya cikgu rumah dia kat mana, tak ada. Kita hanya transfer saja. Okey, apa yang transfer? Okey, kita buat akaun pelupusan. Sekarang kita buat akaun pelupusan aset, cari pelupusan dekat atas. Ada tak pelupusan yang akaun kita buat? Okey. Jadi pelajar apa dia? Pelupusan aset. Kita jumpa dekat perabot. Jadi kredit akan masuk mana? Debit. Kita akan tulis apa? Pelupusan. Jadi kat sini tulis apa? Alatan pejabat, perabot, lengkapan, alatan pejabat ikut tajuk dekat atas. Betul? Okey, apa lagi pelupusan? Ada lagi tak? Ada. Pelupusan dekat mana? Susut nilai terkumpul. Pelupusan. Debit akan pindah mana? Akan pindah letak kredit. Nak tulis apa? Susut nilai terkumpul. Berapa nilai? Okey. Alright. Contoh yang cikgu bawa ni, contoh 10. Kita letak sini 10. Susut nilai terkumpul 14. Takkanlah tak logik. Takkan nilai dia aset 10 kan? Okey. Contohlah sini RM4 je cukup. RM4. RM4. Bawa sini RM4. Okey. Harga jualan. Harga jualan saya jual dengan harga RM5. Saya jual pada akhir tahun dengan harga RM5. Okey, sekarang nak kira apa? Nak kira untung ke rugi? Okey, jadi macam mana nak tahu? Okey, pelajar anggaplah, pelajar ini simbolik je. Debit pelajar anggap seperti belanja. Kredit adalah hasil. Belanja banyak ke hasil banyak? Debit yang belanja RM10. Hasil dapat RM9. Belanja banyak ke hasil banyak? Belanja. Belanja banyak. Jadi dapat untung ke rugi? Rugi. Rugi berapa? RM1. RM1. Jadi untung tak. Jadi total kan 10. Tak ada bakai HP, tak ada. Ini tak ada ni. Ini salah ni. Ini tak ada bakai HP. Alright? Okey, selesai. Okey. Kalaulah cikgu jual, contoh cikgu jual lain pula. Cikgu jual dengan harga yang ini cikgu jual dengan harga, contohlah cikgu jual dengan harga yang tadi 4. Yang ini cikgu jual dengan harga RM8. Belanja banyak ke hasil banyak? Hasil banyak. Jadi automatik untung. Berapa untung? 2. Jadi sini RM12, RM12. Total. Rugi tak ada. Okey, dapat untung. Okey, faham tak? Boleh? Boleh Okey. Ada nak tanya? Tak ada. Okey, tak ada, cikgu teruskan. Okey, first. Cikgu terus pindah ke sini. Okey, pelupusan dah kita tengok terus Okey, kita terus pindahkan. Pelupusan dia tak ada rumah, kita cari akaun pelupusan. Mana pelupusan? Ini, 1.
Yang kedua, pelupusan. Jumpa perkataan pelupusan. Pindahkan dalam akaun pelupusan alatan pejabat. Alatan pejabat. Okey, bermula dengan apa? Kita pindah dengan akaun alatan pejabat. Kredit. Kredit akan pindah debit. Tulis tahun 2017. Saya tulis pen biru, semua pen biru lah 2017. Bila tarikh dia dijual, tarikh mesti tarikh dijual. Disember 31. Nak tulis apa? Alatan pejabat. Bukan pelupusan akaun dah ada pelupusan, jangan tulis pelupusan ni, alatan pejabat. Berapa nilai alatan pejabat tadi? 30,000. 30,000. 30,000. Okey, selesai. Yang kedua, kita pindahkan ni pula. Debit akan pindah kredit. 2017. Disember 31. Alright? Okey, nak tulis apa? Susut nilai, tulis singkatan tulis penuh. Susut nilai terkumpul. Alatan pejabat. Tulis penuh. Okey, berapa nilai dia? 14640. Selesai. Okey, sebelum nak kira untung atau rugi, mesti masukkan harga jualan. Berapa nilai kita jual? Yang tadi. Berapa kita jual? Kalau tengok soalan ni tadi. Tolong cikgu. Berapa harga kita jual? Nampak tak soalan? Berapa kita jual? Ini. Nampak tak? Berapa ribu ni? 17,500. 17,500. Jadi masukkan dekat sini. Belum masukkan harga jualan kita dengan apa? Okey, dia ada sebut tak? Tunai ke cek ke, ada sebut tak? Jadi kita tengok alatan jual dijual, cek diterima. Cek. Cek ialah nak tulis apa? Butiran dia. Bank. Okey, mesti tulis bank. 17,500. Okey, sekarang selesai. Nak tentukan untung atau rugi, nak kirakan untung atau rugi, cikgu kata apa? Andaikan. Yang mudah nak faham lah. Debit belanja, kredit hasil. Belanja banyak ke hasil banyak? Tengok sekali lagi. Belanja banyak ke? Hasil banyak. Jadi hasil dapat apa jawapan? Untung atas pelupusan. Untung atas pelupusan. Alatan apa? Alatan pejabat. Buat alatan pejabat. Kalau nak penuh, inilah ayat dia. Panjang sikit lah. Okay, berapa nilai dia? Berapa untung? Kirakan kredit dulu. Okay, tolong cikgu kira kredit je, boleh tak? 32,140. 32,140. 32,140. Jadi tolakkan 30,000, berapa dapat? 2,140. 2140. Okey, dapat tak belajar? Okey, boleh ikut tak? Boleh ke? Boleh. Boleh? Okey, boleh. Okey, selesai. Boleh, Bu. Okey, dapat. Ingat 2140. Okey, jadi kalau cikgu setakat ni soalan dia seperti ini je lah. Okey, okey, dia nak 3 akaun. Okey, kalaulah dia nak tambah lagi akaun seperti yang dalam buku teks. Okey, belajar. Okey, bila dah dapat tadi, berapa untung tadi? Untung 2140. Dapat untung 2140. Okey. Buat akaun untung atas pelupusan aset. Buat akaun untung atas pelupusan aset, pindahkan. Tulis apa? Pelupusan alatan pejabat tadi. Tulis berapa? 2140. Lepas tu terus tutup akaun. Tutup dengan apa? Tutup dengan akaun untung rugi. Berapa untung rugi? Okey, jadi ini tak ada lah. Sebab kita dapat untung, ini tak ada. Ini untuk rugi. Jadi tutup dengan apa? 2140. Lepas tu akaun untung rugi buat apa? Pindahkan dalam akaun untung rugi. Untung akan masuk dalam hasil. Ingat tak? Dalam akaun perdagangan dan untung rugi, debit adalah belanja, kredit adalah hasil. Jadi untung akan berapa untung? 2140. Ini kalau soalan suruh buat akaun untung atas pelupusan dan akaun untung rugi. Okey, jadi yang tadi cikgu tak buat sebab apa? Sebab soalan tak suruh buat. Okey, faham ni konsep ni? Boleh ada nak tanya? Cikgu. Boleh jadi tak pelupusan aset tu tak ada untung, tak ada rugi? Boleh, sama. Jadi tak ada untung, tak ada rugi lah. Dia akan lupa gitu je. Kalau nilai dia sama antara tadi, yang tadi nilai dia tak sama, boleh? Tapi tak adalah cikgu buat sampai yang tu. Biasa cikgu buat skema dah ada. Kita buat skema tu kita dah tahu mestilah ada untung atau rugi. Sebab kita nak tunjukkan kat situ yang kita nak cari akhirnya. Boleh? Okey. Cikgu. Kalau atas nilai salah, semua salah loh. Tak, dia ikut. Dalam akaun ni dia tak zalim seperti itu. Dalam akaun ni you jangan risau. Okey, kalau contoh salah kat mana? You bagi satu contoh. Salah kat mana? Contoh.
Contoh, salah kat mana? Pelupusan alatan pejabat. Okey, pelupusan alatan pejabat yang dekat mana? Sini, salah. Okey, sini salah kan? Okey, ini salah. Contoh saya betulkan dekat sini lah jawapan. Okey. Salah dekat sini. Contoh yang ni Okey, salah. Okey, salah dekat sini, sini je tak dapat markah. Sini je tak dapat markah. Tapi bila awak pindahkan ini dapat markah. Faham tak pelajar? Nombor yang sama. Nombor yang sama, awak pindahkan nombor yang salah, contoh awak tulis 2000 lah, 2000. Okey, 2000 dekat akaun pelupusan salah. Dalam akaun untung atau rugi pelupusan 2000 ni dapat markah. Off. Own figure, angka sendiri. Boleh? Maka off. Okey, own figure. Lepas tu pelajar pindahkan dalam dapatkan untung rugi sini. Pelajar, untung rugi 2000 ni, biasa 2000 ni dapat markah dekat sini. Okey, ini pun dapat markah. Walaupun jawapan salah 2000. Faham pelajar? Dia akan salah dekat bila awak kira akaun pelupusan je, satu tempat. Okey, faham tak? Akaun ni diikut konsep. Tu je. Sebab tu pelajar ramai pelajar dalam peksa buat tak imbang. Ramai tak imbang. Pelajar dalam peksa lagi penyata kewangan tu panjang-panjang pelajar buat tak imbang. Ingat mesti tak dapat A. Dapat A plus, bukan dapat A. Boleh dapat A plus lagi pelajar. Konsep je pelajar. Yang penting pelajar selesaikan sampai habis, pelajar gunakan konsep akaun yang betul. Itu je. Okay, alright. Ada nak tanya lagi? Cikgu. Dekat susut nilai, tadi cikgu kata formula ada 3 kan? Tapi waktu saya exam hari tu, dia ada satu lagi susut nilai, itu atas graf. Dia memang jarang keluar cikgu. Nilai atas graf tu sebenarnya kaedah garis lurus. Nilai scrap yang tadi cikgu tak letak no formula. Okay, nilai scrap ini garis lurus. Apa nilai scrap? Apa formula dia? Garis lurus. Ada 2 ni garis lurus, satu lagi formula. Apa dia? Iaitu apa? Cos tolak dengan nilai scrap bagi dengan bilangan tahun. Dia adalah formula untuk garis lurus juga. Sekiranya macam mana nak tahu? Itu kalau dia bagi awak nilai scrap. Okey? Okey, alright tapi konsep sama. Okey, alright. Okey, kalau dah boleh, kita buat aras tinggi sikit boleh tak? Ada yang nak tunggu lagi tak? Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey, kita buat soalan aras tinggi sikit. Okey, alright. Ini. Sekejap cikgu kecilkan sikit supaya cikgu boleh nampak dua-dua. Okey, kita buat dua-dua ni. Okey, alright. Sekejap, masukkan sikit. Okey, boleh nampak? Sekejap, sikit lagi yang ni, cikgu edit sikit. Okey, alright. Okey, cikgu baca soalan. Okey, pelupusan yang kedua. Kenderaan yang dibeli oleh syarikat Kirana Sdn Bhd adalah seperti yang ditunjukkan di bawah. Okey, pelajar. Kat sini pelajar, dia bagi tarikh 1 Julai 2016. Lori. Dia beli lori iaitu RM80,000. Harga kos dia RM80,000. Okey, lepas tu dia beli lagi van. Okey, 30 Jun 2019. RM55,000. Okey, cikgu nak tanya. Lori dan van ni kategori yang sama ke tak sama? Lori dan van. Sama. Okey, sama. Alright. Sama, bagus. Jadi, tak payah buat akaun lori, tak payah buat akaun van. Kita buat satu akaun je. Akaun apa? Kenderaan. Okey, jelas Jadi, tahun ni berbeza ni. Jauh ni beza dia 2016-19 ni. Okey, tengok betul-betul. Tempoh perakaunan syarikat Kirana Sdn Bhd berakhir pada 31 Disember setiap tahun. Setiap tahun tutup akaun 31 Disember. Jadi, dia bermula bila akaun dia? 1 Januari. Syarikat telah menetapkan semua kenderaan disusun nilai pada kadar 20% tahun atas kos. Okey, atas kos. Susut nilai dia adalah atas kos. Senang. Atas kos senang. Okey, atas kos. Okey, pada 31 Disember 2019, lori yang dibeli pada tahun 2016 dijual dengan harga RM28,000. Okey, alright pelajar. Okey, pelajar. Nak mudah faham lagi, pelajar buat time frame dia. Okey, melibatkan tahun apa? Bermula tahun berapa ni pelajar? Dia suruh buat apa? Anda dikenaki akaun-akaun berikut pada tahun 2019. Okey, last kali dia nak suruh kita buat satu akaun je. Satu tahun je. Tempoh perakaunan iaitu apa? 31 Disember 2019. Okey, kalau pelajar baca soalan daripada atas tadi pelajar. Soalan ni cerita dia bermula sejak bila? Tahun berapa? Kalau pelajar tengok. 2016. Okey, cikgu akan lakarkan tahun perakaunan 2016. Lagi faham. Cikgu lakarkanlah cerita dia Nanti pelajar buat dalam peksa, pelajar boleh ikutlah macam mana pelajar punya. Yang ini penerangan cikgu kena panjang sikit. Sebab biar pelajar dapat faham. Okey. Okey, 2016. Bermula 2016. Okey, sampai 2000 apa?
19. Betul? Okey, cikgu kena buat 4 tahun. 18, 19. Tak faham lah tak cantik tapi lakaran je, lakaran. Okey, apa yang berlaku? Cikgu nak tuliskan kat sini. Apa yang berlaku? Yang pertama kita cerita pasal lori dulu. Lori dia beli bila? Bila dia beli? Lori dia beli dekat sini. 2016. Okey, beli lori. Okey, bila dia beli? Iaitu Julai 1. Okey, kita setiap tahun, akaun kita ialah Januari 1. Tutup akaun Disember 31. Sama. Sama setiap tahun. Sama setiap tahun. Okey, lori beli, dia bukan beli Januari 1. Dia beli pada 2016, 1 Julai. Okey, sekejap. Cikgu pakai pen. 1 Julai. Okey, apa berlaku dekat lori? Dia jual. Bila lori jual? Pelajar? Bila jual lori? Kalau baca soalan tadi? 2019. 2019. Okey, ni cikgu salah ni. 18 ada 2 kali. 19. Okey, jadi jual lori dekat sini. Jual. 31 Disember. Okey, jadi lori tahun 2020 ada lagi tak? Tak ada. Tak ada. Okey, tak ada. Lori tak ada. Okey, sekarang kita nak cerita pasal ni pula. Jadi, lori sepanjang lori dia ada bersama dengan kita bila? Sejak 1 Julai 2017 penuh dia ada, 18 penuh dia ada, 19 pun penuh. 2020 dia dah tak ada lagi. Okey, yang kedua. Aset yang kedua, aset apa? Cikgu nak letak pen apa pula? Okey, cikgu letak pen merah lah, pen merah. Okey, kita ada beli lagi satu, van. Bila kita beli van? Jun 30. Kita beli van kat sini. Beli van. Boleh nampak? Jun 30 ni bersamaan sama tak dengan 1 Julai? Sama tak? 30 Jun dengan 1 Julai sama tak? Tak. Sama je lah. Betul tak? Sehari je kan? Okay, alright. Sama lah tak kisahlah. Boleh kira 1 Julai pun boleh, 30 Jun pun boleh. Okay. Kita letak 30 Jun. Okay. Jadi untuk van, dia ada bersama dengan kita bila? Iaitu tahun Jun 30 2019 sampai Disember 31. Okay, ingat. Akaun yang dia suruh sediakan hanya untuk apa akaun? Yang mana dia suruh kita buat? Tahun 2019 lagi. 2019. Betul? Okey. Jadi apa nak jadi ni? 2016, 17, 18. Ini kita akan letak sebagai apa? Baki BB. Bila dibawa, ini kan akaun ni bila dibawa ke tahun depan dia jadi apa? Dia akan jadi baki BB. Okey. Faham tak? Faham tak cikgu cerita ni? Belajar baki BB tu faham? Faham. Faham? Okey, ada yang lain boleh tak? Faham. Okey, alright. Okey, jadi cikgu teruskan. Okey, jadi kita buat akaun kenderaan. Dia nak 2019 je. Okey, jadi pelajar sebelum tahun 2019 ada tak van? Cikgu nak tanya, ada tak van? Van ada tak? Tak ada. Betul. Jadi baki BB hanya untuk apa? Hanya untuk lori saja, lori. Okey, jadi untuk kenderaan kita akan letak sini. Tahun 2019. Okey, pelajar dia nak 2019 je. Tak payah buat 16, 17, 18 tak payah buat. 19. Terus dengan Januari 1. Januari 1 ni mewakili tahun-tahun yang sebelum ni. Apa yang aset yang dia ada? Jangan tulis lori, tulis apa? Baki BB. Baki BB. Tapi cikgu tulis kurungan L. L ni apa? Nak kasih faham, L ni apa? Lori. Lori. Okey. Ingat. Kenderaan nak letak berapa nilai dia? Berapa nilai lori dulu kita beli harga kos? 80,000. 80,000. 80,000. Okey, 80,000. Okey. Apa lagi yang berlaku tahun 2019? Kalau kita tengok time frame ni. Sepanjang ni, tahun 2019 ni apa berlaku? Kita beli van. Beli van. Jadi kenderaan akan bertambah ke berkurang? Bertambah. Okey, bertambah. Lagi letak debit. Jun 30. Okey, nak tulis apa? Dia beli van dengan apa? Ada tak ada sebut? Tak ada. Tak ada dia sebut. Okey, tak ada. Kita tulis bank je lah. Kita tulis bank. Okey, bank. Okey, cikgu nak tulis kurungan apa? V. Apa maksud V? Van. Okey. Berapa nilai dia? 55,000. 55,000. Okey, selesai. Okey, tolong cikgu total. Berapa dapat? 135,000. 135,000. Okey, pada nilai kenderaan kita adalah 135,000 iaitu terdiri pada lori dan juga van.
Okey, apa berlaku sepanjang tahun 2019? Ujung tahun. Apa yang berlaku ujung tahun? Kita buat apa tadi? Jual lori. Okey, jual lori dalam istilah tak boleh tulis jual lori. Tak boleh. Apa istilah dia? Pelupusan. Yes, bagus. Pandai. 2019, pada Disember 31, kita akan tulis pelupusan. Pelupusan apa? Pelupusan lori. Pelajar pelupusan lori, salah. Ada pelajar tulis pelupusan lori. Tak boleh. Ya, mesti tulis kenderaan. Sebab kita tak sediakan akaun pelupusan lori. Kita sediakan akaun pelupusan kenderaan. Jadi kena tahu. Tapi yang dimaksudkan pelupusan kenderaan ke sini adalah untuk apa? Untuk lori. Untuk apa? Lori. Lori ni cikgu tulis je. Dalam teks tak tulis lah. L ni tak boleh tulis lah. Ganggu pula. Okay, berapa ribu? 28,000. 28,000. Bagus. Salah pelajar. Tulis 28,000, jadi kenderaan tu masih ada lagi. Lori tu masih ada lagi. Sebab kita beli dulu 80,000. Kalau awal letak 28,000, lori tu masih ada lagi tak? Baki dia. Ada. Betul ke salah? Salah. Cikgu dah kata semua akaun kenderaan mesti letak harga apa? Harga kos. Yes, harga kos 80,000. Jadi bila cikgu letak 80,000, kenderaan tu ada lagi tak tahun depan? Tak ada. Dah tak ada. Yang tinggal akhir tahun ialah apa yang tinggal? Baki HB hanyalah yang tinggal van saja. Berapa nilai van? 55,000. Betul tak? Betul. 135,000. Faham Tapi yang awak sebut tadi, itu yang selalu berlaku kesilapan dekat pelajar. Jadi cikgu dah tulis jawapan awak, tapi cikgu dah padam semula, jadi nanti awak akan ingat. Yang tadi aku jawab tadi, salah rupanya. Okay, ingat balik. Jangan lupa kat situ. Ramai pelajar letak harga pasaran. Pelajar letak harga jualan. Okay, jadi pada 2020, tahun 2020, yang ada nanti, lori dah tak ada. Betul tak? Januari 1. Yang ada ialah apa? Van saja. Faham tak pelajar? Ni aras tinggi sikit lah pelajar. Okay, faham tak? Tengok akaun kenderaan dulu. Jelas tak? Faham. Okay, boleh ikut tak? Yang lain-lain? Boleh ikut tak? Boleh. Okay, boleh. Okay, alright. Jadi kita tulis sikit. Okay, kalau dah boleh, okay. Tapi yang ini belajar, yang membantu sebenarnya ialah time frame ni. Nampak tak yang bawah ni? Yang cikgu buat garisan-garisan. Ini yang bantu kita sebenarnya. Kalau kita tak buat ni belajar, dia agak mengelirukan sikit. Itu tip dia lah. Jadi pelajar lakarkan sikit lagi baik lah. Okay, jadi kita terus. Okay, susut nilai terkumpul. Okay, susut nilai terkumpul, kita nak mula dekat mana ni? Debit ke kredit? Sekali lalu. Kredit. Ya, betul kredit. Tahun 2019. Okay, first. Okay, pelajar nak letak apa? Okay, pelajar, kita mesti letak susut nilai yang lama. Ada tak susut nilai yang lama? Awak rasa? Ada tak susut nilai yang lama? Ada tak? Awak rasa ada tak? Mestilah ada. Mesti ada. Kenapa? Sebab lori dah wujud tahun 2016 lagi. Betul tak? Lori dah wujud tahun 2016 lagi. Betul tak? Jadi susut nilai mestilah ada pada tahun 2019. Sebab kita buat akaun sekarang 2019. Betul? Jadi lori ni yang warna kuning ni. Dia dah hidup dah. Dia dah hidup sejak apa? 2016. Nampak tak? Cikgu tandakan sikit. Ni. Lori dah hidup dah ni. Nampak tak? Jadi kita kena kira susut nilai untuk 3 tahun ni. Susut nilai yang lama. Boleh tak? Boleh tak kita kira? Boleh. Dia kata apa? 20% atas kos. Okay, boleh tak kirakan 20% atas kos? Yang pertama, berapa nilai lori tadi? Harga kos dia berapa? Lori saja 80,000. Kali dengan berapa? 20% terus. Tetapi untuk 2016 dia tak cukup setahun. 1 Julai pergi 31 Disember. Berapa bulan belajar? 1 Julai pergi 31 Disember. 12. Berapa bulan? 5. 5. Betul? 5. Okey, bagus. Salah belajar. 6. Julai, 1 Julai. Julai, Ogos, September. Susahlah Julai, Ogos nanti masuk Ramadan nanti tak ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6. Jadi berapa? Kali 6 per 12. Okey, tolong cikgu kira berapa dapat jawapan. Tolong cikgu kira sekali lalu. 8,000. Dapat 8,000. Okey, ini 8,000. Okey, yang kedua 2017. Okey, 2017 kalau pelajar tengok line ni, cukup tak setahun? Cukup. Jadi berapa cukup? 80,000 kali dengan 20%.
Kali dengan berapa? Tak payah kali bulan. Cakap. Berapa dapat? 1. 1? 16,000. 16,000. 16,000. 16,000. Alright, okay. 2018. Cukup tak setahun? Cukup. Sama. Dia dapat berapa? 16,000 juga. Sama. 16,000. 16,000. Okey, boleh tak kirakan susut nilai dia untuk 3 tahun? 8,000 campur dengan 16,000 campur dengan 16,000. Berapa pelajar dapat? 40,000. Berapa ribu? 40,000. 40,000. 40,000 adalah susut nilai tahun lepas. Tahun-tahun lepas 40,000. Boleh? Ini cikgu buat note sikit. Ini ialah berapa nilai dia tadi untuk berapa dapat? Okey, 8,000 cikgu buat note sikit iaitu 8,000 campur 16 campur 16. Okey, nanti kalau pelajar buat nanti pelajar nampak faham. Okey, kenapa macam mana dapat cikgu dah tunjukkan. Okey, boleh ada nak tanya tak? Sampai sini ada nak tanya tak? Siapa nak tanya? Cikgu, Ya. susut nilai 2019 tu tak payah kira ke? Tak, kita akan kira yang baru ni. Kan dalam nota kan ada, nampak tak? Dalam susut nilai terkumpul baki awal ni. Ini yang tahun lepas punya. Nampak tak? Betul? Kita akan kira susut nilai yang baru yang ni, baru. Yang baru ni. Yang baru ni tahun apa? Tahun semasa 2019. Okey, boleh? Faham. Faham? Okey, alright. Jadi, yang ini kita kena kira susut nilai yang baru. Susut nilai yang baru tahun 2019. Okey, ingat 2019 kita ada 2 aset. Satu, lori. Okey, lori. Lori dulu kita kira. Lori cukup tak setahun? Warna kuning ni cukup tak setahun? Hidup dia cukup tak 12 bulan? Cukup. Jadi kalau cukup berapa ribu tadi? 16. 16,000. Sama, 16,000. 16,000. Kos 80,000 kali 20% dapat 16,000. Okey, untuk lori. Ini untuk lori. Okey, untuk van. Okey, van warna hijau ni. Nampak tak warna hijau yang cikgu buat ni? Cukup tak setahun? Tak cukup. Tak cukup. Jadi pelajar, dia akan apa? 6 bulan saja. Betul? 30 Jun tak payah kira sebab dah ujung Jun. Jadi kira Julai. Julai hingga Disember 6 bulan. Jadi macam mana nak kira? Okey, berapa nilai van tadi? Kos van berapa tadi? 55,000. Okey, susut nilai kenderaan semua 20% sama atas kos. Jadi 55,000 kali berapa peratus? 20%. Kali dengan apa? Bulan. 6 per 20. Okey, berapa dapat? Tolong cikgu. 5,000. Berapa ribu? 5,500. Okey, berapa jumlah susut nilai? Berapa jumlah dia? 16,000 campur dengan 5,500. Berapa dapat? 21,500. Okey, dapat tak? 21,500. Faham tak? Faham tak? Ini yang cikgu cerita untuk tahun 2019. Okey, siapa nak tanya, tanya. Sebelum cikgu pergi berikutnya. Faham tak yang ni? Boleh ikut tak? Pelajar, boleh ikut tak? Boleh. Okey, dah. Okey, alright. Jadi ini kita akan tulis apa? Kita akan tulis susut nilai. Pada Disember 2019 kita dah kira susut nilai sepanjang tahun 2019. Kita akan tulis apa? Susut nilai kenderaan. Berapa susut nilai kenderaan? Iaitu 21,500. Selesai. Okey, ingat yang tadi pelajar, yang untuk baki awal ni untuk lori saja. Untuk susut nilai kenderaan yang baru ni adalah apa? Lori campur dengan van. Lori campur dengan van. Betul, sebab lori pun masih ada lagi tahun 2019. Tahun 2020 nanti lori dah tak ada lagi. Tak payah kira susut nilai. Okey, kirakan jumlah dia. Tolong cikgu kira jumlah. Berapa dapat? Kirakan, tolong cikgu kira. Berapa dapat? 61,500. 500. Betul tak? Betul. Betul. Okey, betul. Betul. Okey, alright. Jadi selesai. Okey, dah habis selesai. Pelajar jangan lupa. Kita ada jual aset. Kita jual apa pada tahun 2019? Jual lori. Jual lori. Jual lori. Disember 31, susut nilai lori perlu dilupuskan. Susut nilai lori perlu dilupuskan. Jadi cikgu kena kirakan pelupusan apa? Kenderaan. Untuk apa? Untuk lori saja. Untuk lori saja. Okey, boleh tak carikan untuk lori saja? Boleh tak cari untuk lori? Okey, cikgu highlightkan.
Jadi susut nilai lori daripada sejak dia beli 2016 sampai 2019 perlu dikeluarkan. Tak boleh lagi dibawa ke tahun depan. Boleh? Okey, berapa nilai dia? Okey, yang pertama 2016. 2016 8,000. Betul pelajar? 8,000. Tengok cikgu kira balik 8,000. Okey, lepas tu 2017 berapa ribu? 16,000. 2018 berapa susut nilai lori? 16,000. 2019 berapa susut nilai lori? 16,000. Okey, yang warna pink ni, nampak tak warna pink ni? Yang cikgu highlight ni, warna pink. Okey, nampak tak? Okey, jumlahkan ke semua. Berapa dapat susut nilai ni? Ke semua. 56,000. 56,000. Jadi untuk lori 56,000, kita kena tulis 56,000. Okey, ada pelajar tanya tadi. Ada pelajar tanya. Sekejap ada pelajar tanya sekejap. Dalam exam kena letak kurungan ke cikgu? Kurungan tu untuk catatan kita. Untuk catatan kita. Kalau pelajar nak buat, kalau lori tak boleh tulis lori. Tulis lori salah. Automatik dia jadi pengganggu. Kalau nak buat kurungan tak apa. Itu untuk catatan kita. Alright, selesai. Okey, jadi susut nilai yang ada nanti, yang dibawa tahun 2020 adalah susut nilai untuk apa? Untuk apa? Untuk van sahaja. Okey, jadi pelajar, cuba pelajar imbangkan. 61,500 tolak 56,000. Berapa pelajar dapat? 5,500. 5,500. Pelajar dapat 5,600. Pelajar, 5,500 ni pelajar, double check, double confirm. Sama tak? Sama tak dengan yang kita kira untuk van saja? Sama tak? Sama. Sama. Okey, logik tak sekarang? Logik tak? Logik. Jadi susut nilai yang kita bawa tahun 2020 hanya susut nilai apa? Untuk van sahaja. 2020. Untuk lori dah tak ada lagi dah. 5,500. Ini untuk apa? Untuk van sahaja. Okey, selesai. Okey, faham tak takat? Susah ni soalan ni. Boleh tak? Ada nak tanya? Siapa nak tanya, tanya. Siapa nak tanya, tanya. Jangan malu-malu. Siapa nak tanya, tanya. Go open. Nazarah tu dah. Okey, yang lain boleh ikut? Boleh? Okey, alright. Okey, kalau dah boleh, seterusnya kita pindahkan pelupusan. Pelupusan senang, transfer saja. Yang penting akaun aset kita, akaun susut nilai kita betul, betul lah biasanya pelupusan. Siapa nak buat, kita transfer saja. Akaun kenderaan, pelupusan, kredit akan masuk debit. Letakkan debit. Cikgu letakkan debit. Okey, nak tulis apa? Tahun 2019, Disember 31. Tulis apa tadi? Kenderaan. Okey, berapa nilai kenderaan tadi kat atas? Pelupusan, kredit 80,000. 80,000. Okey, kredit pula kita pindahkan. Pelupusan ini 56,000 pindahkan. Debit pindah kredit. 2019. Disember 31. Tulis apa? Susut nilai terkumpul. Kenderaan. Berapa nilai kenderaan tadi? Susut nilai terkumpul. 56,000. Okey, habis. 56,000. Okey, sebelum kira untung atau rugi, mesti masukkan harga jualan. Berapa kita jual? Berapa kita jual? Baca soalan. 28,000. Ada tak? Pada 31 Disember, lori yang dia beli pada 2016 telah dijual dengan harga 28,000. Tak sebut ke cek ke bank ke, tak sebut. Jadi kita tulislah 26,000 takkan dengan tunai kan. Kita buat bank lah dengan bank. Bank. Berapa ribu bank? 26 ke 28 tadi? Cikgu lupa. 28. 28,000. 28,000. Okey, selesai. Sekarang barulah boleh kira untung atau rugi. Untung ke rugi? Belanja banyak ke hasil banyak? Kalau tengok sekali lalu. Hasil banyak. Kalau hasil dapat apa? Untung. Atas pelupusan. Pelupusan apa? Kenderaan. Kenderaan. Okey, berapa dapat untung? Tolong cikgu totalkan kredit. Kredit banyak. Berapa dapat? Tolong cikgu kira. 84,000. Apa? 84,000. 84,000. Jadi berapakah untung atas pelupusan? 4,000. Okey, selesai. Okey. Alright, habis untuk pelupusan. Okey, siapa nak tanya, tanya. Ada siapa nak tanya, cikgu open? Cikgu. Ya. Tadi saya temis yang lori 16,000 tu. Lori yang 16,000 tu. Yang mana? Yang mana satu 16,000? Yang tu yang 2019 cikgu dapat dari mana? Cikgu dapat mana? Itu ialah susut nilai setiap tahun. Iaitu setiap tahun kan nilai dia kan sama.
Iaitu 80,000 kali 20%. Terus dapat 16,000. Okey, setiap tahun susut nilai lori ialah 20%. Okey. Lagi? Ada lagi nak tanya? Cikgu. Yup. Yang perlupusan kenderaan 56,000 tu ambil mana? 56,000 adalah jumlah susut nilai kenderaan, iaitu yang cikgu highlightkan warna pink ni, iaitu daripada susut nilai daripada sejak dia beli 2016 sampai 2019. Jadi ini 56,000 ni, jalan kerja dia adalah 8,000. Yang ni 8,000 campur 16,000 campur 16,000 campur 16,000. Boleh tak? Dapat 56,000. Okey. Okey, alright. Lagi? Ada nak tanya? Cikgu, kalau Yup. tak kata kalau yang dikata lori dibeli pada tahun 2016 dan dijual pada harga 28,000 tu memang kena tulis bank ke? Kalau tulis tunai salah. Boleh juga tunai, tapi tunai logik ke kita bayar duit 28,000 nak kira. Lagi orang tu bagi kita duit RM1 lagi penat kita kira. Jadi bank senang lah. Okey? Kalau dia tulis tunai lah. Okey? Boleh. Kalau nilai lebih daripada 1,000 kita gunakan tak sebut tunai atau bank, lebih daripada 1,000 kita tulis bank lah. Lebih ideal lah. Lebih logik. Okey, boleh? Boleh. Okey, sebab apa kita bayar buat pembayaran menggunakan bank. Okey, Nur Azia tanya bentuk soalan macam ni ada tak kemungkinan, soalan cikgu ada orang tanya ni. Kena kira dalam kaedah baki kurangan ada? Boleh? Beza dia kalau kaedah baki kurangan, beza dia kat sini je. Nak kira susut nilai kat sini je. Itu je. Yang lain semua konsep sama. Okey? Okey, boleh? Nur Azia Saizan. Beza dia dekat situ je, kaedah susut nilai. Yang tadi cikgu tunjukkan nota tadi, kaedah susut nilai dekat mana? Yang ni. Yang ni, kaedah susut nilai ni. Ada 3 ni. Dekat sini je. Alright? Yang lain semua konsep dia sama. Kaedah pengiraan susut nilai je berbeza. Okey, alright. Okey, ada lagi? Nak tanya? Okey, alright. Okey, tak ada Okey, kalau tak ada, itu saja untuk kelas hari ini. Okey, semoga bermanfaat. Okey, terima kasih semua atas keberadaan semua pelajar. Okey, jadi kita jumpa lagi pada kelas yang berikutnya. Okey, sama-sama. Kelas berikutnya, cikgu nak ajar syarikat berhad. Okey, sama-sama. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Dan selamat malam semua. Okey, bye. Sama.